Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama menonton siaran secara live melalui FB Surau JPN Negeri Kedah. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi keberkatan dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sempena dengan kedatangan Ramadan yang insya-Allah akan bermula pada besok hari, bagi pihak Surau JPN Kedah, kami mengalu-alukan seluruh warga pendidikan dan semua yang menonton siaran ini untuk sama-sama kita mengimarah Ramadan pada tahun ini dengan lebih hebat lagi insya-Allah. Dan kami mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang kita sama-sama maklum, pada tahun ini kita berada di dalam musim PKP. Dan Ramadan kita pada tahun ini kita rasa seolah-olah berada pada satu keadaan yang lesu. Sedangkan PKP ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang sebenarnya hendak menguji kita, menguji kehebatan kita, dan pada masa yang sama kita harus ingat bahawa bagaimana pejuang-pejuang Islam bermula daripada baginda Nabi SAW sehinggalah kepada para sahabat, begitu juga pendakwah-pendakwah dan semua yang terlibat dalam usaha menegakkan agama Islam tidak terlepas daripada ujian. Dan ujian inilah falsafah yang terbesar yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang saya lafazkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pastinya di hujung ujian ini kita akan menjadi generasi yang bertakwa. Pastinya di hujung ujian ini kita akan menikmati nikmat-nikmat menghidupkan Ramadan yang sebenarnya merupakan satu kelazatan bagi mereka yang memburu madrasah Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita sama-sama maklum, Ramadan pada tahun-tahun lalu kita indahkan, kita serikan dengan pada malamnya kita menghidupkan salat tarawih di surau, di masjid, di musalla dan sebagainya. Sehingga kan masjid-masjid di qaryah kita dipenuhi oleh umat Islam yang memburu keberkatan dan kerahmatan untuk menggelar diri sebagai generasi yang bertakwa. Begitu juga di rumah, kita hidupkan lagi dengan tadarus Al-Quran dan kita lakukan amalan-amalan zikir dan sebagainya. Semuanya itu untuk menjadikan kita sebagai insan yang lazat tenggelam dalam dunia Ramadan. Akan tetapi, pada tahun ini kita merasakan suasana seperti itu telah terhalang bagi kita. Kita tidak dapat pergi untuk sama-sama mendirikan solat tarawih di masjid.
lalu kita rasa Ramadan itu berkurangan. Kita tidak dapat bertadarus di masjid, lalu kita rasakan Ramadan itu ada kecacatannya. Kita tidak dapat menunaikan solat jemaah di masjid, lalu kita merasakan Ramadan itu pada tahun ini ada kekurangannya. Maka pada kesempatan ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita cuba merenung, menghayati dan menanam semangat kepada diri kita untuk kita menghidupkan satu amalan Ramadan yang sangat-sangat dituntut, iaitu solat sunat tarawih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, barangkali kita nampak solat sunat tarawih ini agak sukar hendak dilakukan. Kerana kita bandingkan dengan solat sunat tarawih ketika mana kita menunaikannya di masjid. Lalu di sana kita dapati ada ungkapan-ungkapan zikir. Telinga kita terlalu rindu untuk mendengarkan ungkapan fadlan minallahi wa ni'mah. Maka para makmum menjawab, wa maghfiratan wa rahmah, dan sebagainya lagi. Kita rindukan salawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Jadi semua itu kita bayangkan bahawa Ramadan pada tahun ini akan berlaku kekurangan kerana perkara-perkara tersebut tidak dapat kita lakukan. Sebenarnya tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Pada hari ini, insya-Allah kesempatan ini marilah sama-sama kita kongsi untuk kita menghidupkan solat sunat tarawih bermula daripada rumah kita. Kerana PKP telah memberi rahmat kepada kita untuk kita mendirikan solat sunat tarawih bersama-sama dengan ahli keluarga. Kita akan menjadi imam. Anak-anak kita akan menjadi Bilal. Isteri dan anak perempuan kita akan menjadi makmum. Yakinlah, solat sunat tarawih itu sebenarnya adalah terlalu mudah untuk kita lakukan. Antara perkara yang menghantui kita, untuk kita sebagai ketua keluarga umpamanya, untuk menjadi imam, yang pertama kita bimbangi sekali ialah surah apakah hendak aku baca. Kemudian kalau kita jadi imam pula, kita bimbang, apakah doa yang hendak aku baca? Dan ketiga, ketika mana kita jadi imam, kita bimbang pula. Bagaimanakah pula dengan lafaz-lafaz zikir yang hendak kita alunkan bagi menyelangi salam dengan rakaat yang berikutnya. Mari sama-sama kita bergerak untuk kita menanam azam supaya solat sunat tarawih pada tahun ini kita meriahkan bersama-sama dengan keluarga kita. Yang pertama, untuk mendirikan solat sunat tarawih, bagi mereka yang hendak mendirikan 20 rakaat, maka kita perlu ada 10 kali salam. Untuk 10 kali salam, bagi rakaat yang pertama, setiap pasangan tersebut, kita akan membaca mana-mana surah yang tuan-tuan dapat hafal. Baca surah itu. Contohnya, barangkali ada dari kalangan kawan-kawan kita dapat menghafal Alam Nashrah, Suratul Insyirah. Baca Insyirah. Ada kawan-kawan kita menghafal surah Ad-Duha, Wad-Duha. Baca surah Wad-Duha. Tidak menjadi masalah. Yang pasti sekarang tuan-tuan bekalkan diri tuan-tuan dengan 10 surah yang tuan-tuan mudah menghafaznya untuk tuan-tuan jadi imam. Sekiranya tuan-tuan ada kebolehan lagi, bolehlah tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian menggunakan ayat-ayat yang dicadangkan oleh tok-tok guru kita. Yang dicadangkan melalui penulisan-penulisan yang begitu banyak sekali di negara kita. Antaranya, rakaat yang pertama, bagi salam yang pertama, dimulai dengan At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Rakaat yang kedua, diikuti dengan Qul Huwallah. Selesai. Begitu juga rakaat berikutnya,
Kita sambung lagi dengan suratul As, wal As. Kemudian kita ikuti pula rakaat yang kedua dengan qul huwallah. Kemudian kita ikuti pula untuk rakaat berikutnya suratul Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Dan rakaat yang keduanya kita ikuti dengan qul huwallah. Kemudian rakaat berikutnya pula alam tarokai dipasangkan dengan qul huwallah. Diikuti pula dengan surah suratul Quraisy, li'ila fi Quraisy. Kemudian dipasangkan dengan qul huwallah. Kemudian ara'aital lazi dipasangkan dengan qul huwallah. Kemudian kemudian inna a'tainakal kausar dipasangkan dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian iza jaa nasrullah dipasangkan dengan qul huwallah, dan akhirnya qul tabbat yada abi lahab dipasangkan dengan qul huwallah, menggenapkan jumlah 20 rakaat. Jadi yang pertama, kaedah pertama pada diri tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang akan menjadi imam, kita pastikan kita menyediakan 10 surah yang mudah kita baca untuk kita bertugas sebagai imam, insya-Allah bermula daripada malam ini. Yang kedua, bagi tuan-tuan yang hendak melakukan 8 rakaat, maka tuan-tuan terpaksa menyediakan 8 surah ataupun tuan-tuan menyediakan 4 surah. Bagi yang menyediakan 8 surah, barangkali dia boleh memilih. Contohnya, dimulakan dengan surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Rakaat yang kedua diikuti dengan surah Al-As, Bismillahirrahmanirrahim, Wal-As. Kemudian kita turun kepada surah-surah berikutnya sehingga genap 8 rakaat. Baik. Bagi kawan-kawan kita yang tidak mampu untuk menghafaz surah-surah yang begitu banyak, sedangkan sahabat kita ni hendak menunaikan 8 rakaat, maka sahabat kita perlu menyediakan 4 surah sahaja dipasangkan dengan qul huwallah. Barangkali dia memilih untuk rakaat pertama surah yang pendek, suratul As. Dia baca wal As. Rakaat kedua qul huwallah. Okey, selesai pasangan yang pertama. Untuk pasangan berikutnya pula, rakaat pertama dipilih inna a'taina. Pasangannya qul huwallah 4 rakaat. Untuk yang ketiga dipilih izaja, dipasangkan dengan qul huwallah 6 rakaat. Rakaat yang terakhir, pasangan yang terakhir tabat dengan qul huwallah. Selesai 8 rakaat. Itu antara surah-surah yang paling penting. Pilihlah surah yang tuan-tuan dan puan-puan telah menghafaznya ataupun telah menguasainya. Tidak menjadi masalah. Yang kedua, zikir. Untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan, untuk zikir, kalaulah kita nak ambil macam di masjid buat fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, anak-anak kita barangkali tidak menguasai. Menjadikan suasana kita berzikir tidak cantik. Jadi saya mencadangkan di selang-seli antara salam itu, selepas salam, ambil yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. Lalu anak-anak semua akan jawab, sallallahu wasallam alaih. Lepas tu pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaih. Salawat ketiga pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Anak-anak pun jawab, sallallahu wasallam alaih. Telang seli antara salam, semua pakai salawat macam tu ya. Simple. Hak pertama, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukrina wa Maulana Muhammad. Kalau tak boleh juga Ustaz, nak buat macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pun boleh. Tak ada masalah. Jangan memayahkan kita. Baik. Berkaitan dengan doa yang ketiga. Untuk kita selang-selikan dengan doa. Pilih doa yang tuan-tuan boleh hafal. Baca doa itu je. Ataupun kalau tuan-tuan nak juga, doa-doa yang diistilahkan doa-doa yang dilazimi. Selalu dibaca ketika mana kita menunaikan solat sunat tarawih. Tapi tuan-tuan tak mampu nak hafal semua. Bacalah sekadar mana yang tuan-tuan mampu. Yang paling penting, doa, sebarang doa dibolehkan. Kecuali lah kalau tuan-tuan ada kekuatan dah biasa menghafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Cukuplah. Nak tambah lagi, boleh hafaz lagi. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ada kawan kita kata, Ustaz, saya tak boleh langsung doa-doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kemuliaan kepada kami sekeluarga. Murahkanlah rezeki kami. Berilah kekuatan untuk kami beribadat di dalam bulan Ramadan. Dalam bahasa Melayu pun boleh. Nak bagi syok lagi tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kejayaan yang cemerlang kepada Kak Long yang akan menghadapi SPM pada tahun ini. Amin. Oh, Kak Long rasa cukup syok. Sebab apa? Nama Kak Long didoa oleh apa? Dalam sembahyang. Simple saja. Jangan kita payahkan. Jadi, sekarang yang pertama, kita dah dapat ayat surah-surah yang akan kita baca. Bacalah. Surah apa yang tuan-tuan boleh. Yang kedua, kita telah lihat bagaimana lafaz-lafaz zikir yang hendak kita ungkapkan. Pilih. Kita tak payah duk subhanal malikil ma'bud. Sebab kita tak kuasai. Kita memadai dengan Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anak kita sallallahu wasallam alaih. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, tuan-tuan, kita nak buat solat sunat witir. Untuk menunaikan solat sunat witir, kawan-kawan kita kata, Ustaz, sabihis Allah. Saya bukan boleh hafal, Ustaz. Daripada kecil-kecil lagi. Lah, surah apa boleh hafal? Kuliah boleh. Baca. Rakaat pertama, usalli sunatal witri. Lepas tu, apa nama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Baca. Rakaat kedua nak baca apa pula? Baca selepas kuliah, apa dia? Tabat. Baca tabat. Tak ada masalah. Jangan baca, dia kata kalau saya baca qul Allah, saya lihat satu rakaat dah baca qul Allah juga. Baca tabat. Sampai bagi salam. Selesai. Witir 2 rakaat. Kemudian witir 1 rakaat pula. Bangun. Jadi kita tambah untuk witir sebab kelaziman kita baca qul Allah, qul a'udzu rabbil falaq dan qul a'udzu rabbin nas. Habis selesai kita bagi salam. Lepas tu baca doa sekali lagi. Doa apa Ustaz? Bacalah doa apa yang kita boleh. Kalau kita boleh hafal Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, teruskan dengan doa itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk seruan saya bermula malam ini, marilah kita indahkan kehidupan kita. Anak-anak kita belum pernah lagi berimamkan ayahnya di dalam solat. Maka malam ini, suara ayah yang ayah sendiri rasa tidak lunak, sebenarnya suara itu di sisi anak sangat sedap, sangat lunak. Kerana suara itu pertama kali anaknya mendengar ketika ia melaungkan azan dan iqamah selepas bersalin dahulu saja. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Teruskan kita mengimarah Ramadan bersama keluarga. Kerana ini adalah anugerah Allah kepada kita. PKP bukan penghalang. Sebaliknya, PKP adalah anugerah
untuk kita bermesra dengan keluarga, beribadat bersama keluarga. Pakej Ramadan bersama family. Saya ingat sekadar ini saja perkongsian kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi bersama-sama FB Surau JPN Kedah dalam siri Mau'izah Ramadan pada hari Ahad nanti jam 1 tengah hari. Maaf dipohon kalau ada salah dan silap bagi pihak seluruh warga pendidikan negeri Kedah. Selamat menyambut Ramadan buat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.